والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه من دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'. Ngaji. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita mengikuti kuliah online. Saya mohon maaf di atas beberapa teknikal yang ada sedikit masalah. Jadi sekarang insya-Allah tadi saya gunakan laptop, saya beralih menggunakan handphone ya. Mudah-mudahan dapat didengar oleh para jemaah insya-Allah. Kalau tak dengar beritahu ya. Okey, yang buat permulaannya pada malam ni saya berhajat untuk menceritakan calon-calon penghuni syurga. Tapi sebelum pada itu saya ingin sekali membawa alhamdulillah dah clear okey. Tuan Zul okey alhamdulillah. Malam ni oleh kerana kita sekarang ni berada pada malam terakhir ya, kita malam terakhir bulan Zulqa'dah. Insya-Allah pada malam besok kita akan bermula malam Zulhijjah ya, Zulhijjah. Jadi oleh sebab itu saya nak mulakan dulu supaya kita dapat menjalani bulan Zulhijjah nanti dengan penuh bermakna. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan malam yang ke-10. Apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan kaedah ataupun metodologi sumpah di dalam Al-Quran, artinya Allah Subhanahu wa taala nak memberikan penegasan kepada ayat yang selepasnya. Okey. Allah kata demi waktu fajar dan malam yang ke-10. Apa maksud malam yang 10 di sini? Ada 3 pandangan ulama. Ada 3 pendapat mengenai 10 ni, asyara ni 10. Yang pertama, 10 hari terawal dalam bulan Muharram. Yang kedua, 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Barak. Dan yang ketiga, 10 hari ataupun malam terawal dalam bulan Zulhijjah. Jadi jumhur ulama, kebanyakan ulama menyebut, terutama sekali pandangan Ibnu Katsir, yang dimaksudkan 10 di sini ialah 10 malam pertama dalam bulan Zulhijjah. Yakni akan bermula pada malam besok. InsyaAllah tuan-tuan ya, pada petang besok renungan melihat anak bulan Zulhijjah akan melihat anak bulan. Mengikut perkiraan ahli falak lah, anak bulan Zulhijjah akan kelihatan pada petang besok. Ini bermakna hari Ahad kita akan bermula 1 Zulhijjah, dan hari Sabtu malam Ahad bermula malam besok. Hari Sabtu malam Ahad dah bermula pada malam 1 Zulhijjah. Oleh sebab itu, begitu juga pandangan tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lain-lain lagi menyebut 10 di sini ialah 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Okey. Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam, yakni ayyamul 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan melainkan hari ini. Maksud Nabi hari ini ialah 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita buat?
Ya, apa yang kita buat? Saya nak bagi kaedah mudah je tuan-tuan. Kita kan bila masuk saja bulan Zulhijjah ni, bermula malam esok sampailah malam 10 hari Zulhijjah ni, hari kita hari raya Aidil Adha, kita lakukan seperti kita berada dalam bulan Ramadan. Kita lakukan seperti kita berada dalam bulan Ramadan, kecuali kita tak boleh buat solat tarawih je. Yang lain sila. Sebab apa? Kita nak menghidupkan malam-malam ataupun hari Zulhijjah ni suatu amalan yang mulia. Allah, Nabi jelas tadi menyebut dalam hadisnya, tidak ada satu amal saleh yang kita lakukan melainkan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita menjalani kehidupan atas muka bumi Allah ini, kita hendaklah melakukan sesuatu yang Allah suka. Jangan ada cita-cita nak melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, sesuatu yang haram. Okey, sebelum saya nak pergi lebih jauh lagi, saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ila Allah?" Apakah amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ada 3. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Solat dalam waktunya. Yang ini yang saya nak kaitkan dalam amalan kita pada hari 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Iaitu kalau boleh tuan-tuan, marilah kita berazam, termasuk di saya bercakap ini, kita lakukan solat itu di awal waktu. Bila dengar dia azan hayya 'alas salah, tak dengar dah. Kita segera tinggalkan hal-hal dunia ni, ambil uduk, solat di awal waktu. Kalau boleh yang paling cantik lagi, kita tunggu waktu, bukan waktu tunggu kita. Ini yang paling cantik. Ya, maka sebab itu amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, as-salatu ala waqtiha. Apa maksud as-salatu ala waqtiha? Ulama hadis dia memberi maksud ada 2. Satu, kita kena solat memang dalam waktunya. Solat subuh dalam waktu subuh. Jangan terlajak subuh. Terlajak laris tak apa, terlajak subuh jangan. Ya. Yang kedua, maksud di sini kita solat di awal waktu, kalau boleh berjamaah bersama-sama ahli keluarga. Apatah lagi kita sekarang ni serban mungkin PKPD, termasuk tempat saya pun PKPD. Maka inilah peluang yang terbaik untuk kita solat berjamaah bersama ahli keluarga, diimami oleh ayah atau suami, anak-anak ikut, isteri ikutlah. Ini kita kalau boleh cuba kita azam. Dia kan bila kita dengar suatu amal kebaikan, paling tidak pun dalam hati kita ni berniat nak buat. Ini kalau kita dengar kita langsung tak ada niat nak buat, rugilah. Paling tidak pun kita ya Allah ya Tuanku, nak sungguh-sungguh ni, ya, nak sungguh buat ni. Berazam, innama a'malu binniat. Sesungguhnya amalan tu bermula dengan niat. Kalau kita tak niat, macam mana Allah nak bagi? Setidak-tidaknya kita berniat, ya Allah ya Tuanku, ni 10 hari terawal ni aku berniat, ya Allah beri kekuatan untuk beribadat, ya Allah. Apatah lagi sekarang ni PKPD, pandemik COVID-19 naik lagi pula 9,000. Allahu Akbar. Inilah masa yang terbaik yang Allah memang ada sesuatu hikmah yang di luar jangka manusia. Kenapa Allah bagikan COVID-19? Jadi tuan-tuan, jadi untuk kita menghidupkan hari 10 hari yang terawal dan malam terawal dalam Zulhijjah ni, yang pertama tadi saya sebut, kita lakukan solat berjamaah, dan kalau boleh kita solat di awal waktu. Cantik 5 waktu kita cuba berazam, ya Allah Tuanku, berilah aku ahli keluargaku kekuatan untuk kita solat berjamaah di awal waktu. Okey, saya nak sambung hadis yang saya sebut tadi, ya, amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi kata apa? Wabir walidain. Ya, wabir walidain. Buat baik kepada kedua ibu dan ayah. Apa cara nak buat baik? Ya, kita mungkin tak boleh nak ziarah mak kita, ayah kita, doa. Dikatakan oleh ulama, mana-mana orang yang tidak mendoakan ibu dan ayah dalam masa 1 minggu, anak-anak durhaka. Maka setidak-tidaknya kita berdoa. Kita berdoa untuk mak kita, ayah kita, doa. Salah satu cara untuk kita mengabdikan diri, untuk kita berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah.
Ataupun kita sedekah niatkan untuk mak, niatkan untuk ayah, ya. Jadi ini amalan-amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kita nak buat sesuatu yang Allah murka, yang Allah tak suka. Sepatutnya kita buat sesuatu yang Allah suka. Macam anak kita lah buat sesuatu yang kita suka, sonok kita. Ya, macam kita ketua kat pejabat, orang bawahan kita buat sesuatu yang kita suka, sonok kita. Apatah lagi kita ni hamba Allah, kita ni hamba Allah, kita ni Abdullah, kita bukan hamba pada kereta, kita bukan hamba pada handphone, kita bukan hamba pada apa lagi? Lain-lain lah, ya. Kita hamba kepada Allah. Maka kita menjadilah orang yang melakukan amalan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian yang ketiga, Nabi kata apa tadi? Al-jihadu fi sabilillah. Kita berjihad pada jalan Allah. Jihad pada jalan Allah ni macam-macam, termasuk malam ni. Ya, kita berada di hadapan handphone ke, laptop ke untuk mengikuti live FB suara Nur ni. Jadi kita pun juga dikatakan berjihad pada jalan Allah, meninggalkan sekejap hal-hal keduniaan. Kita berada dalam suatu majlis ilmu. Ini satu majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat menaungi kita dan mendoakan kita. Sebab itu dikatakan oleh pandangan ulama, bukan hadis, ya. Mana-mana orang yang tidak bersama dengan ulama, tidak duduk bersama ulama ni, tidak berada majlis ilmu dalam masa 40 hari, tak pernah langsung ikut majlis ilmu, orang tu hati dia gelap, hati dia keras, gelap gulumat. Tak terbuka pintu hati dia nak dengar kuliah, nak dengar tazkirah, nak dengar, tak ada. Orang ni hati gelap. Ya, maka sebab itulah saya sebut tadi, itu hadis sahih, amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita kembali balik kepada perbincangan kita ni, iaitu apakah amalan-amalan yang nak kita lakukan sepanjang 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Yang pertama ni saya sebut, kalau boleh kita solat di awal waktu, dan kalau boleh solat berjamaah. Solat berjamaah, ya. Okey. Paling tidak pun, marilah kita berazam lagi. Macam hari ni hari Jumaat kan, hari ni hari Jumaat. Saya yakin tuan-tuan tak ketinggalan lakukan 4 perkara hari Jumaat. Yang pertama apa? Yang pertama baca surah Kahfi. Saya yakin kita dah baca surah Kahfi, insya-Allah. Yang kedua, dikatakan kita banyak berselawat ke atas Nabi. InsyaAllah tadi dah selawat kan, banyak-banyak. Paling tidak pun 100, up sikit 300, up lagi 1000 selawat ke atas Nabi. Yang ketiga, sedekah. Terutama jangan tinggalkan sedekah subuh. Sedekah subuh. Hebat sedekah subuh ni, tuan-tuan. Ya. Sedekah subuh ni antara kelebihannya apa? Allah utuskan malaikat, dan malaikat tolong doakan sesiapa yang buat sedekah subuh. Bukan imam, bukan qadi, bukan mufti, bukan pak kiai, bukan maulana. Malaikat doakan kita. Siapa yang sedekah subuh, malaikat kata apa? Allahumma a'ti, ya Allah, ya Tuhanku, gantikan sesuatu yang terbaik pada hamba-Mu yang tadi, yang telah bersedekah tadi. Okey, mungkin ada orang timbulkan, Ustaz, macam manalah kami nak sedekah subuh, Ustaz? Sekarang tambah zaman PKP, tak boleh ke surau, tak boleh ke masjid, ya, kalau boleh pun tak ramai. Sebenarnya tuan-tuan, banyak soalan-soalan yang ditimbulkan, terutama daripada kaum muslimat, orang perempuan. Kami macam mana, Ustaz? Kami nak pergi tak boleh. Saya nak beri idea pada malam ini. Tolong masing-masing, kalau dah ada alhamdulillah, ya. Kalau dah buat alhamdulillah, teruskan. Tapi bagi yang belum, tolong wujudkan tabung masing-masing di rumah. Wujudkan tabung di rumah. Okey, lepas subuh, alhamdulillah, Syekh Asyikin, ya. Okey, alhamdulillah. Lepas subuh masukkan duit. Anak masukkan, ayah masukkan, mak masuk, walau RM1, walau RM1. Menjadi suatu istiqamah. Ingat, ketika kita sedekah tu, setiap kali kita sedekah, kita berniat, ya Allah, ya Tuhanku, anak nak periksa, ya Allah, SPM tahun ni, berikanlah anak tu kerjaan yang cemerlang, ya Allah. Ataupun kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, nyahkan segera COVID-19, ya Allah, dari tanah air kita Malaysia, ya Allah, negeriku, ya Allah. Ataupun memang ada hajat lah, kita ada berhajat sesuatu hajat,
masukkan datangkan ketika kita sedekah tu niat satu sedekah satu niat. Jangan sedekah RM1 tapi niat 20 banyak sangat kan. Kalau boleh satu je lah. Jadi tak apa ada orang tu dah lama kahwin kan, belum dikurniakan anak. Ya Allah Tuanku, berkat sedekah subuh ni ya Allah, kurniakan aku anak. Okey, kalau duit tu dah penuh, bagi duit itu kepada suami ke, kepada ayah ke. Ayah, abang tolong masukkan duit dalam tabung masjid, tabung anak yatim, tabung surau ke mana-mana, tabung surau kita lah, surau kita, surau ni masukkan dalam tabung tu, dah penuh. Alhamdulillah. Ini kelebihannya sedekah subuh, terutama sekali kalau sedekah hari Jumaat. Masya-Allah, tabarakallah. Okey ya, saya sebut 3 kan. Sedekah subuh, selawat ke atas Nabi, baca surah Kahfi. Okey, yang keempat doa. Doa ni memang Nabi sebut di antara waktu-waktu yang makbul doa hari Jumaat. Tapi Nabi tak sebut bila. Kalau orang lelaki antara 2 khutbah. Khutbah pertama duduk, khatib duduk tu, itu kita antara waktu mustajab doa. Tapi tak sebut lagi. Maka sebab kalau boleh hari Jumaat ni kita banyakkan doa. Ya, banyakkan doa. Okey. Surah lalukan infak jemaah, alhamdulillah. Tak, ini kita punya saham akhirat ni. Saham akhirat kita ya. Okey, doa tadi ni terutama sekali ni untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan, dan minggu depan pun kita masih dalam bulan Zulhijjah, sejam sebelum asar berakhir ataupun sejam sebelum maghrib masuk, kita habiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Qurannya, zikirnya, berdoanya. Yang ni patut kita lakukan. Ya, ini waktu-waktu yang mustajab kita berdoa. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dah dekat-dekat nak mengakhiri asar, maghrib dah masuk ni, kita kalau boleh jangan leka lagi ya dengan hal-hal dunia ni, leka main WhatsApp, video ke, game ke, ataupun masak ke apa ke kan, berkebun ke apa ke. Terutama sekali hari Jumaat. Hari Jumaat sejam sebelum berakhirnya asar, inilah di antara waktu-waktu yang mustajab doa ni. Kita ambillah peluang ni. Okey, kita kembali bincang kita ya. Saya sebenarnya hajat saya tadi nak ceritakan calon-calon syurga, tapi rasa-rasanya lebih baik saya fokuskan amalan-amalan yang patut kita lakukan untuk kita menanti kedatangan 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Seperti mana saya sebut awal tadi, kita menghidupkan 10 hari malam ataupun hari terawal Zulhijjah ni macam kita berada dalam bulan Ramadan, yang tak bolehnya hanya solat tarawih. Okey, saya sebut tadi kalau boleh kita solat berjamaah, solat awal waktu, itu yang pertama. Yang kedua saya sebut tadi tentang kita kalau boleh banyakkan sedekah. Ya, banyakkan sedekah. Sedekahlah, infaklah kat surau kita ni. Surau amat memerlukan ketika ini. Ataupun ada orang yang kesusahan sekarang kan, orang tak ada hilang mata pencarian. InsyaAllah Tuan Zul, insyaAllah kita boleh sambung ke depan insyaAllah. Malam besok saya di surau Menggading ya, Sikamat online juga. Okey, saya sambung. Sedekah. Yang ketiga, kalau boleh jangan tinggalkan Quran. Quran ya. Kita baca Quran, kita hidupkan. Tu dia surah An-Nur pasal 3 ayat ya. Okey. Kita hidupkan baca Quran. Dan Nabi dah pesan dah. Nawil manazilukum bitilawatil Quran. Cahayakan rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Amatlah malang. Kalau dalam rumah ni ayah tak baca Quran, mak tak baca Quran, anak-anak tak baca Quran, rugi. Cuba bayangkan rumah ni satu orang pun tak baca Quran. Saya yakin kita ada kampung kalau ada kampung, kadang-kadang bila balik kampung kan, saya dah lama tak balik kampung, dah 6 bulan dah ya. Kampung saya di Johor, saya dah lama tak balik. Sebab tak boleh rentas kan. Bila siapa-siapa pernah balik kampung, ada tak jumpa rumah kosong? Rumah tu lama dah tinggal. Ayah dah meninggal, mak dah meninggal, anak-anak pula duduk duduk di Seremban, duduk di Sikamat, duduk di Kuala Lumpur kan. Jadi kita pun
Tengok rumah tu, ya Allah, nak naik rumah tu tak berani. Siapa berani naik rumah kosong lama tinggalkan? Tak seram kita, nak masuk pun tak berani. Jadi samalah juga, kalau rumah ada orang tapi dalam rumah tu orang tak baca Quran, Nabi kata rumah tu kal kubura, seperti kubur. Maka sebab itu kita jangan tinggalkan Quran. Kalau boleh azam kita, kalau boleh kita berazam, hidupkan bacaan Quran. Umpama dia kita ambil langkah inilah ya. Contoh dia sempena kita PKP, sempena kita PKPD, sempena kita nak 10 hari tak awal dalam bulan Zulhijjah ini, kalau boleh cuba amalkan. Sampai kita baca Quran ya, tapi kita amalkan lepas Isyak, duduk ramai-ramai, ayah, mak, anak-anak, baca surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca surah Al-Mulk sampai habis, 30 ayat je, sekejap je. Tak sampailah 10 minit. Ya, kalau kita baca 6 minit, 5 minit pun selesai dah. Lepas tu ayah doa, alhamdulillah, ramai-ramai baca Quran, menghidupkan Quran. Ini salah satu daripada cara kita untuk menghidupkan 10 hari ta'awal dalam bulan Zulhijjah ini. Kan disebut tadi, ma min ayyamil al-amal soleh fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari yang amal soleh yang paling disukai oleh Allah melainkan inilah 10 hari ta'awal dalam bulan Zulhijjah. Okey, kita menghidupkan baca Al-Quran pada 10 hari ta'awal dan seterusnya, bukan setakat 10 hari lepas tu kita berhenti, tidak, teruskan. Okey, seterusnya kalau boleh kita hidupkan solat sunat. Saya nak pesan, kalau boleh istiqamah solat sunat qabliyah ba'diyah 12 rakaat every day, tiap-tiap hari, kulli yaum 12 rakaat ya. Ini tak termasuk solat sunat tahajud, tak termasuk solat sunat witir, tak termasuk solat sunat duha dan lain, hanya solat sunat qabliyah ba'diyah. Nabi pernah pesan, barang siapa nak mudah masuk syurga, jangan tinggalkan solat sunat qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Terutama sekali solat sunat qabliyah subuh. Sebab ini disebut dalam satu hadis yang khusus, man shalla raka'atani fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kata, barang siapa yang mendirikan solat sunat fajar 2 rakaat, lebih baik pada dunia dan isinya. Apa maksud solat sunat fajar? Ulama hadis kata, solat sunat fajar itu ialah solat sunat qabliyah subuh. Solat sunat qabliyah subuh. InsyaAllah masuk, tak apa, saya teruskan dalam minit ke saya berhenti InsyaAllah. Sebab tak ada masalah, kita dengan ilmu, lepas tu kita sambung solat Isyak itu biasa masjid ke surah apa biasa akan berlaku macam tu. Okey. Maksud tadi solat sunat qabliyah subuh ni. Ini kalau boleh jangan kita tinggalkan. Nabi disebut man shalla raka'atan, siapa solat 2 rakaat pada waktu fajar. Maksud solat sunat 2 rakaat pada waktu fajar ialah solat sunat qabliyah subuh. Jangan tinggalkan. Khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita bayangkan dunia macam-macam, hasil masul dunia hari ini mulakan hasil, tapi orang yang solat sunat qabliyah subuh lebih baik, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dunia dan isinya. Istiqamah insya-Allah. Kita istiqamah, kita tak akan tinggalkan solat sunat qabliyah subuh. Walaupun terlewat pun, bangun pukul 6 minit, kita solatlah sunat qabliyah subuh. Jadi ini sebenarnya hebat. Sebenarnya kalau nak bincang tentang subuh ni, SS ni dia ada 3. Ya, kalau nak bincang SS ni, dia ada 3 tu. Sedekah subuh 1, solat sunat qabliyah subuh, dan solat subuh berjemaah. 3 SS.
S sedekah subuh. S yang kedua, solat sunat. S yang ketiga, solat subuh berjamaah. Orang yang kelas solat subuh berjamaah ni bagaikan dia menghidupkan sepanjang malam. Bayang kalau kita tak terkejut, tak terbangun tahajud malam tadi, tapi berazam tak nak tinggalkan solat sunat qabliyah subuh dan solat subuh berjamaah. Ini saya sebut tadi Saya sebut tadi, kalau boleh kita jangan tinggalkan solat sunat tadi ni, qabliyah ba'diyah 2 rakaat. Apatah lagi kita berada pada 10 hari terakhir, hari terakhir pula, hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Kita hidupkan azam ni, kita berniat. Yang paling penting kita ada niat. Kita niat nak buat baik, insya-Allah Allah bagi. Tolonglah tolong berniat. Bila kita dengar Allah sedekah subuh, kita niat nak buat baik. Dengar solat sunat qabliyah ba'diyah, kita buat, kita berniat nak buat. Paling tidak pun kita niat. Setidak niat, bila kita berniat nak buat baik, Allah akan bagi pahala apa yang kita niatkan. Bila buat, alhamdulillah. Okey. Saya sebut tadi tentang solat sunat kita hidupkan memula tadi tentang sedekah, solat berjamaah, baca Quran. Yang keempat saya sebut solat subuh ataupun solat sunat. Kita kena hidup, kita kena banyakkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian yang seterusnya yang saya nak sebut iaitu puasa. Puasa. Kan saya sebut tadi, kita buat macam seolah-olah macam kita berada dalam bulan Ramadan yang tak ada hanya solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih tu kita gantikan dengan solat sunat-sunat yang lain. Solat taubat, sunat hajat, sunat awabin. Okey. Jadi yang saya sebut ni puasa sunat. Kalau sesiapa ada kekuatan, marilah kita berazam untuk berpuasa 9 hari, bermula hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. InsyaAllah 10 Zulhijjah hari Selasa 20 hari bulan tu kita start puasa. Kita start puasa hari Isnin. Hari Ahad ni. Itu kalau mampulah Kalau tak mampu juga. Kalau tak mampu juga, jangan kita tinggalkan solat puasa Arafah. Jangan kita tinggalkan puasa Arafah. Sebab apa? Puasa Arafah ni 9 Zulhijjah jatuh hari Isnin. 19 Nabi kata apa? Siyamun ya'mul Arafah ihtasabu 'ala Allah an ayyukafira as-sanatul lati qablah wa sanatul qablah. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, hari Arafah ni hari Isnin 19 hari bulan, adalah kita dapat 2 in 1 tu. Puasa hari Isnin lagi dapat, puasa Arafah lagi kata Nabi apa? Aku mengharapkan Allah akan menghapuskan kesalahan setahun yang lalu dan setahun akan datang. Maksud dia, dengan kita berpuasa pada hari Arafah itu, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita setahun yang selepas dan setahun yang akan datang. Jadi ambil peluang ni. Ni tuan-tuan, paling tidak pun kita berazam, kita niat, ya Allah, ya Tuhanku, beri aku kekuatan ya Allah untuk puasa Arafah. Mungkin sekarang ni kita PKPD kan di Seremban, tak ada apa-apa lah buat lemang pun tidak, mantai pun tak kan. Kita puasa. Kalau macam biasa pun tak ada masalah. Kalau buat lemang ke mantai ke, puasa lah kan, puasa je, apa masalah. Okey, kemudian puasa hari yang 8, hari 8 tu. Hari 8 tu, hari Ahad, kita puasa juga. Tapi kalau ada kekuatan, tuan-tuan, kita puasa direct hari Ahad sampai hari Isnin sebelum kita puasa kita hari raya. Saya lagi diingatkan, terima kasih Saudara Azman, tolong typekan, pasang niat dari sekarang. InsyaAllah Allah bagi. Innama a'malu binniyat. Tapi ini kalau kita tak niat, macam mana Allah nak bagi?
Saya pernah dipinjamkan sekejap di Jabatan Penjara Malaysia, penjara. Dan saya pernah berjumpa dengan banduan akhir yang akan kata gantung, dan banduan-banduan yang lain yang saya pernah jumpa. Saya kata kat dia orang ni, dekat banduan-banduan ni, saya kata apa tu? Kami datang ni boleh tolong untuk berikan tazkirah, berikan peringatan-peringatan. Tapi kalau tuan-tuan sendiri tak berniat nak jadi orang baik, tak jadi apa. Ya, tak jadi apa. Dan kita boleh bagi dia renungan, tazkirah, peringatan, tapi kalau diri dia sendiri tak berniat nak jadi orang baik, macam mana nak jadi baik. Maka sama juga, kalau kita tak berniat nak buat baik, tak berniat nak berpuasa, khususnya pada hari 9 Zulhijjah Arafah nanti, 19 hari bulan Julai ni, macam mana kita Allah nak bagi. Maka sebab itu insya-Allah saya yakin para jemaah, para yang mendengar hari ini, saya teringin nak buat baik, ya. Saya teringat sebenarnya apabila ada suatu imam meninggal dunia ketika mengimamkan solat fardu asar tayakhir, meninggal. Jadi bila jenazah dibawa ke hospital dan diminta satu orang memandikan, orang yang mandi ni terlalu excited sangat, ya Allah, dan nak tengok macam mana wajah ni orang yang tengah solat ni meninggal, kita amat mencemburui orang macam ni. Okey, dia pun pergi, saya ringkaskan cerita dia pun pergi oleh kerana ada sedikit masalah. Jenazah tidak boleh diuruskan, dikeluarkan oleh sebab ada dokumen-dokumen yang tak dapat disertakan. Rupanya dia bukan warga, orang luar, tapi dia dah lama datang Malaysia, tapi dia orang baik lah, selalu mengimamkan solat, ya, memang imam suar tu. Okey, akhirnya mayat terpaksa disimpan dalam bilik bekung tu lebih kurang sebulan kot, ya, 9 bulan kan. Lepas tu pihak hospital panggil balik orang pemandi jenazah ni. Dia kata, tuan nak mandikan tidak jenazah ni? Naklah, kami dah lama tunggu kan. Okey, ringkas cerita lah, ya, ringkas cerita. Dia pun pergi. Pada pemikiran dia, ya Allah kan, jenazah dah simpan dalam bilik beku ni, kita pun tak tahu apa jadi. Contoh lah kan, kalau kita simpan ikan ke ayam dalam peti ais dah sebulan 2 bulan, apa jadi kan. Jadi dia bayang macam tu lah, dia bayangkan, ya Allah, mungkin jenazah ni tak macam biasalah. Tapi tuan-tuan rahimakumullah, apa jadi tu? Bila dibawa keluar jenazah tu, Masya Allah, tabarakallah, macam baru meninggal dunia. Macam baru meninggal dunia. Panah ni dengan badannya, dia pun dia mandikan jenazah tu, Masya Allah, tersenyum je. Lepas tu yang paling dia takjub, dia kata apa? Tertera kalimah la ilaha illallah hidahi dia. Dia pun kata, ya Allah, apa ni, dia kata, apakah amalan-amalan ni? Apakah amalan-amalan ni? Maka menyebabkan jadi macam ni. Okey, akhir yang cerita, dia pun tanyalah orang yang paling rapat ni, kata, rupa-rupanya tuan imam ni tak pernah meninggalkan solat sunat tasbih. Allahu akbar. Kita buat tasbih pada bulan Ramadan je, itu pun kalau buat, itu pun kalau diaturkan. Ini tak pernah tinggal. Jadi tuan-tuan, bila kita dengar cerita baik macam ni, paling tidak kita berniat. Kita berniat, ya Allah Tuanku, aku nak buat macam dia, nak jadi orang baik-baik. Jadi oleh kerana dah hampir pukul 9 ni, saya ingin mengakhiri renungan tazkirah pada malam ini. Jadi marilah kita menghidupkan malam ataupun hari 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah ini, memenuhi hadis Nabi tadi, ya, daripada Bukhari, daripada Ibnu Abbas tadi ni. Hadis Ibnu Abbas menyebut, dia kata, tidak ada hari yang amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan hari inilah. Maksudnya kita beramal ni Allah suka. Allahu Akbar. Seronok kita bila Allah suka, ya. Kita buat sesuatu yang Allah suka. Jangan buat sesuatu yang Allah tidak suka. Jangan teringin nak buat maksiat. Jangan bercita-cita nak buat benda haram. Kalau dah terbuat, apa Allah pesan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon keampunan. Jadi begitu juga para jemaah sekalian, kalau boleh, ya, kita berazam, ya, 10 hari awal ini yang apa tadi saya kata, saya mulakan tadi dengan kita membanyakkan sedekah, solat sunat, solat di awal waktu, baca Quran, puasa sunat, dan saya terlupa tadi zikir, tuan-tuan, ya, zikir, banyakkan zikir, ya, insya-Allah.
kalau menjadi amalan kita, jangan tinggalkan 3 zikir ni ya. Yang pertama, jangan tinggalkan istighfar. Istighfar ni tak perlu panjang tuan-tuan. Astaghfirullahalazim 100 kali ya. Kemudian jangan tinggalkan selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian jangan tinggalkan tahlil. Tahlil menyebut apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Nah, kita amalkan. Kalau boleh tadi, kalau mampu, tak mestinya kita boleh buat sikit-sikit 20 akhirnya sampailah ke malam kan. Tak lama sebenarnya. Astagfirullahalazim, astagfirullah, sambil masak tu boleh Kak oi. Kak Leha sambil masak tu boleh lah Kak Lela. Tolong Bang Man ya, sambil buat kerja tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. InsyaAllah kalau diberi keizinan ya, kita boleh sambung minggu depan, ataupun tak apalah, pihak surau akan hubungi saya balik untuk berbicara tajuk calon-calon penghuni syurga. Asalnya saya nak cakap benda tu kan, tapi teknikal tadi ni Allah, kita dengan anak mula dah pukul 7.50 pukul 8 tadi ni teknikal. Jadi akhirnya bantuan anak dapatlah buat melalui handphone. Rupanya melalui laptop ni tak dapat. Saya pernah live Masjid Negara. Lepas tu dia tanya, Ustaz pakai laptop ke? Memang payah Ustaz tukar handphone. Tukar handphone dan boleh terus. Waktu saya online dengan Masjid Negara. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita beramal, menghidupkan hari dan malam 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Niat tu penting, insya-Allah kita akan lakukan yang terbaik insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'al alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultani. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahil khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ba. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, min 'ainin la tadma, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yastajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan bacaan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shallallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita solat isyak berjemaah bersama keluarga. Jangan lupa baca surah Al-Mulk bersama anak-anak dan ahli keluarga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.